Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ya semati dan mengurusi Tuan Imam, kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala macam nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak terhingga untuk mampu kita hitung. Yang mana kalau kita nak berkira-kira dengan Allah, nescaya kita tidak mampu menghitung satu persatu nikmat. Dalam keadaan ada perkara-perkara yang kita rasakan yang Allah tidak beri apa yang kita minta. Namun di sana banyak sahaja perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan kita tidak minta. Contohnya kita tidak pernah minta, ya Allah berilah jantung aku ini boleh berdenyut satu hari 3 juta kali. Dan kita pun tak tahu berapa kali jantung berdenyut. Saya tengok dokumentari ya, kan? Maka sebanyak itu dia berdenyut dan kita tidak pernah minta. Buatnya kita minta 2 juta lebih, tapi hari itu nak pakai lebih, berhenti sekejap, mati kejap, besok tu hidup balik. Itu pun kalau hidup. Kita tak pernah minta, ya Allah berilah kaki aku ni boleh berjalan, melangkah, mata boleh berkelip, lidah boleh bergerak, dan anggota badan, organ-organ saluran lain berjalan dengan lancar. Kita tak pernah minta. Sepanjang-panjang doa kunut Qiyamul Lail malam 27, 29 dekat Masjid Haram Nabawi pun tak sebut. Tak sampai tahap itu doa. Itu pun dah lama dah. Malam 29 tu mau cecah 30 minit. Lenguh. Ayah pun tak larat akan lama-lama. Jadi banyak sahaja sebenarnya perkara-perkara yang Allah beri tanpa kita minta. Jadi adalah beberapa perkara sikit yang kita minta Allah tak bagi, namun kita tetap bersyukur dengan segala nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masuk pada tanggal 7 Syawal. 7 ke 8? 7. Bulan Syawal ni orang tak kira dah. Yang orang kira bulan Ramadan. Itu pun dia kira nak raya. Alhamdulillah kita dah selesai menyambut Hari Raya Aidul Fitri. Yang mana Aidul Fitri adalah 1 hari sahaja pada 1 Syawal. Dan tahap kelebihan 1 Syawal ini ialah diharamkan kita berpuasa. Itulah antara kelebihan Aidul Fitri. Yang lain-lain kita pergi ziarah, kita makan ketupat, lemang, rendang, bagi duit raya, itu aksesori. Saya ingat saya dah sebut dah tentang itu sebelum ni. Namun malam ni kita nak tengok sejauh mana atau apa kesan takwa yang kita lakukan dalam Ramadan, yang kita bawa, yang kita zahirkan dalam Syawal. Sebab Allah berfirman, dan Allah harapkan kepada kita orang berpuasa, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Pada ayat kewajipan berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi Allah nak tengok kesan takwa itu selepas daripada Ramadan yang kita masuk Syawal ni. Bagaimana kita menyambut Aidul Fitri 1 Syawal hingga seterusnya. Maka inilah tempoh penilaian takwa yang kita pupuk dalam bulan Ramadan. Inilah masa nak tengok, nak menilai selepas Ramadan. Samalah keadaan bila mana melakukan ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak lain dan tidak bukan ganjarannya syurga. Penilaian haji yang mabrur, haji yang diterima itu adalah selepas haji. Selesai haji baru nilai mabrur tak mabrur haji ni. Tapi waktu pelaksanaan haji itu
khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku, iaitu Nabi kata, aku tu Nabi, amalan pekerjaan haji kamu. Kita kena ikut cara Nabi, jangan buat cara sendiri. Dah ikut betul-betul syariat, maka selepas itulah bermulanya penilaian dan tempohnya sampai kita mati. Penilaian haji ni sampai mati. Tengok lepas haji tu macam mana dia ni, kan? Kalau waktu haji dia rajin pergi semayang, lepas haji rajin tak? Kalau masa haji dia tutup aurat, jaga elok, lepas haji tutup tak aurat seperti mana waktu dia di tanah suci? Itu penilaian dia. Panjanglah bab haji ni, nantilah kemudian. Maka takwa yang Allah harapkan pada kita pun dia bermula selepas daripada Ramadan. Dah mula penilaian dia, dah mula. Nanti sampai Ramadan akan datang, pupuk balik, tanam balik benih-benih takwa, lepas tu nilai balik. Maka keadaannya masjid contohnya, banyak tempat, bukan di sini semua istilah menyebut zahaba duyuf wa kharaja, macam mana istilah tu? Nantilah saya datang istilah tu balik. Maksud dia telah berlalunya tetamu dan datangnya ahlinya. Maksudnya bulan Ramadan tu orang datang semayang penuh masjid. Dia ibarat tetamu, dia datang kan, tetamu datang kejap je. Habis Ramadan yang tinggalnya ahlinya lah. Inilah dia ahli masjid. Mungkin kita kata ada yang balik kampung, ada yang pergi beraya, okeylah. Tapi jumlah yang asal yang ahlinya sikit, kan? Maknanya yang datang Ramadan tu dia tetamu, dia datang kejap, lepas tu dia berlalu. Yang tinggal ahli, ni dia ahli surau, ahli masjid. Maka peluang-peluang untuk nak merebut kelebihan Ramadan dah tak ada. Yang tinggal ahlinya lah hanya meneruskan istiqamah dalam mendirikan solat, jaga waktu, hidupkan 5 waktu. Kalau tidak, sepi pula, tak ada orang pula. Tunggu Ramadan tahun depan pula. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan penuh. Lepas tu surut sampai habis. 1 Syawal penuh balik. Tak tahu mana celah datang tu. Bukan kat sini, semua tempat penuh melimpah ruah. Solat akhir raya, solat zuhur dah tak ada lah. Maghrib orang tak peduli lah, dan taklah maghrib tu. Jadi apa kesan takwa? Tu baru sikit. Jadi kita nak tengok malam ini bagaimana keadaan takwa. Takwa itu sendiri bermaksud takut. Takwa juga bermaksud kita berhati-hati. Dalam pada diri kita ini menyambut Aidul Fitri. Di Malaysia ni, dia punya uruf, dia punya bi'ah dia menyambut suasana raya ni sebulan. Rapat sampai, tak payah tengah nak bulan lah, tak kisah dah. Dikir hujung tu rapat habis lah. Kemudian masuk Zulkaidah, ada lagi. Tak habis, rumah terbuka tak habis. Tapi kalau boleh tukarlah, janganlah nak bubuh juga letak rumah terbuka bersepena hari raya. Tukarlah rumah terbuka bersepena silaturahim ke, dan bersepena apa-apa lain lah, kan. Hari raya tu dah habis dah, Idul Fitri pun dah habis, masuk Zulkaidah dah, nak masuk Zulhijjah pula, raya haji pula. Jadi benda-benda ni kita kalau boleh jagalah. Tak salah nak buka rumah terbuka, nama pun rumah terbuka, ikut suka. Tapi istilah-istilah tu jagalah. Jangan kira nak pakai rumah tu sepenuh hari raya. Hari raya pun tu, hari haji pun lambat lagi. Jadi bab nak menyambut tetamu, nak beri makan, nak buat majlis tu tak ada masalah. Cuma jangan menetapkan mengatakan hari raya tu sebulan. Itu tak betul. Jadi bab nak buat majlis, nak berpakaian. Tadi pun saya duduk fikir dah nak pakai baju. Dah tak ada. Dah lama tak pakai. Bukan dah lama maksudnya daripada hari raya tu kan kita pakai samping sekali-sekala. Rasa-rasa macam nak pakai, rasa-rasa tak nak. Ni pun macam salah satu baju raya juga. Tiba-tiba kena tutup.
tak apalah, hijau putih tak apa. Jadi bila mana suasana ini, hari ini kita menyambut Aidul Fitri atau raya tu sebulan. Esok Sabtu Ahad ramai, minggu depan nanti kan sampai hari kerja pun tak peduli dah orang buat majlis. Maka kita nak bawa takwa dalam perayaan kita hari ini, bulan ini dan seterusnya 11 bulan akan datang. Takwa tadi kita nak bawa. Pertama sekali, lihat bagaimana takwa ataupun sambutan hari raya itu berkaitan dengan pemakaian. Kita memang tak nampak takwa ni, tak nampak, tak ada tulisan, dia tak ada satu package datang ke atau apps nama takwa. Tapi dia akan terzahir dengan pakaian. Tengok pakaian hari raya pertama tu macam mana. Yang perempuan lah, yang lelaki mungkin tak berapa sangat. Tak tahulah, ada terjumpa dalam internet ada yang jenis pakai baju macam swimming suit kan. Menyanyi jegedik-gedik. Lepas tu ada baju macam ada kelawar ke tepi ni kan. Tu kalau lalu depan mata kita, ambil getah oren tu bedal je. Balonnya depan-depan, jangan bagi can. Perangai mana tak tahu. Tapi alhamdulillah setakat ni saya rasa tak ada kan. Tak ada orang berbekas, tak ada masuk berita kan. Seorang lelaki memakai baju Melayu, dikejar dengan getah hijau, getah oren. Tak ada lagi. Tapi perangai-perangai itu kita kena bantah. Yang perempuan, tengok macam mana pakaian pagi tu, auratnya macam mana kan? Lepas tu kesan takwa tu dia akan terzahir terus. Sebulan dia latih iman tu. Kalau orang yang pergi kursus yang bekerja, sebulan dia pergi, kadang kursus 3 bulan, 6 bulan. Bila masuk office balik, masuk kerja, adakah tahap kerja productivity dia menurun? Tidak. Dia akan meningkat, bertahan dah sikit sebab baru balik kursus ni banyak idea, banyak motivasi, banyak benda nak buat ni. Maka macam itulah kita dalam Syawal. Habis Ramadan baru berapa jam je. Malam tu 6 jam, nak 12 jam, baru 14 jam, 16 jam. Kesan tu, kesan takwa tu pada pakaian. Pakaian takwa ialah menutup aurat. Boleh pakai baju apa tak salah, tapi biarlah dengan pakaian takwa. Tutup aurat elok-elok. Baju labur jangan ketat, jangan singkat, jangan membuka aurat, rupa parah, muka bermakeupnya. Adakah Islam suruh macam tu? Kadang kita bertanya, macam mana dia sanggup pakai dalam keadaan dia mengaku Islam? Pakai tudung tapi takat leher. Pakai tudung tapi baju singkat. Baju apa? Kebaya. Dia bukan pakai kebaya, ada nama lain, macam-macam nama. Singkat situ. Soalan nak tunjuk pada siapa? Nak ambil gambar Ustaz, kenangan. Okay, kenangan tu kalau simpan dalam telefon tak apa, ini pamer pula. Mungkin masa dia ambil gambar keliling tak ada laki, tapi waktu dia pamer Facebook, nak ke mana? Nak tanya diri tu balik, nak bawa ke mana? Nak seorang puji cantik, nak seorang nampak muda, nak apa tujuan dia? Purpose dia apa? Cek balik, gali balik. Nak ke mana benda tu? Islam suruh ke tidak? Takwa tu letak di mana? Kadang-kadang kita kata, kalau bahasa kasarnya, kalau umat Nabi, ataupun adakah Nabi mengaku umat kalau macam ni, bahasa kasar. Tapi mengaku Islam, cari Islam saya Ustaz. Ya Islam, tapi pakaian tu, perwatakan tu dia membezakan. Baik itu, walaupun dah berlalu raya pertama, kita akan ada lagi rumah terbuka, akan lagi jemputan, jagalah aurat. Rugi, penat buat dosa. Biar penat buat pahala tak apa, buat dosa. Kemudian dipamerkan, tegurlah, suami tegur dah Ustaz, dah tegur dah, selesai. Dia pun tak nak dengar degil, tanggunglah. Benda ni kena pastikan betul-betul pemakaian. Jangan buat mudah. Stalking kan, sarung tangan ni aurat perempuan ni, bukan lelaki. Perempuan tak ada pula malam ni. Walaupun ada besan, ipar dua, sepupu, sepapat, itu aurat. Kena ada beza. Mahram bukan mahram, kena jelas. Dia tak boleh main sapu rata semua. Pakaian.
Tolong jaga bab. Kalau kata nak sising lengan sangat, nak angkat sebab buat kerja kan, biar tertutup kawasan tu, tak ada perempuan, tak ada lelaki. Suka hati. Oh tak boleh dah ustaz ni, saya itu rumah kampung. Boleh tak boleh cerita lain satu, kena tutup aurat. Jaga dia. Pakailah stocking kali hari ke, ikutlah buat macam mana pun. Lelaki tak usah masuk dapur ke, buat. Islam tidak akan tergadai kerana rumah kecil ataupun kerana kawasan tu susah ataupun lelaki kena, dia tak tergadai. Takwa tu akan jaga kita. Sebab tu berhati-hati. Hati-hati nak buat ni. Benda ni Islam suruh tidak? Benda ni Islam larang tidak? Dengan takwa. Yang nak melarangnya takwa. Orang bagi pesan, dia tak peduli, dia buat tak peduli, lantaklah. Itu pertama sekali pakaian takwa. Dia bukan dalam Syawal dia berpanjangan. Terus sana. Sepanjang tahun. Syawal ni nak menilai macam mana tahap takwa dalam Ramadan. Dia boleh jaga bulan Syawal, insya-Allah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal seterusnya, insya-Allah dia boleh. 11 bulan nak tahan ni. Nanti Ramadan tahun depan nak kalau hidup, pupuk balik takwa. Yang kedua, selesai pakaian, kita nak lihat bagaimana takwa dalam sudut pergaulan. Berjumpa semualah, ipar dua, sepapak, paklong, maklong, angah, kaklong apa semua. Dari segi Islam nampak baik kan? Budaya kita jumpa orang semua bersalam, masuk rumah pintu depan sampai ke dapur semua salam. Tak peduli siapa dah kan? Tapi di sudut mata Islam ada orang yang boleh dia bersalam sentuh, ada orang yang tak boleh. Siapa nak pesan dia? Takwa pesan kat dia. Bila ada takwa, Islam kata tak boleh kan? Sepupu tak boleh, pak saudara sebelah mak tak boleh kan? Mak saudara dia berkahwin dengan seorang lelaki, kalau dia perempuan dia tak boleh salam dengan pak saudara mak, suami pada mak saudara dia kan? Islam ajar begitu. Dia tak boleh main ikut sapu rata. Nampak baik, tak salam nampak tak baik dari segi Melayu, budaya kita. Tapi letak Islam dulu di depan. Islam kata tak boleh, tak boleh kan? Ni yang berlaku. Tak boleh tak salam ni apa, tak salam. Orang lelaki ni dia kalau yang mengulur tu perempuan, jarang dia tolak. Rezeki dia. Tapi kalau orang perempuan dia reti jaga, dia tahan tangan, tak usah ulur. Dia senang, dia jangan jumpa berdepan sangat. Dia jangan dekat sangat jumpa. Bila dekat sangat, ulur kawan tu dia akan rasa bersalah kalau tak ulur, kalau tak sambut salam. Kalau jauh, jarak sikit, letak tangan kat dada, kita tunduk macam waktu Covid dulu kan. Reti waktu Covid tak bersalam sebab takut jangkit. Tapi Allah perintah, arahan Allah lama dalam Quran, tak takut. Ini masalah. Ya. Yang penting salam. Inilah peluang ya. Raya ini kan raya, salam semua. Jaga bab aurat, sentuhan, bab mahram, bukan ni kena jaga. Bukan Syawal je, sepanjang masa. Tapi nak tengok kesan masa Ramadan tu apa? Masa Syawal ni lah. Kadang rasa segar. Biarlah orang kata apa sekalipun, salah ke orang kata tak itu orang kata. Kita jangan kisah orang kata, kita kisah apa Allah kata, apa Nabi kata. Sebab kita nak ada kesan takwa, kita nak ada berhasil apa yang kita buat Ramadan. Biar ada hasil. Kita nak nampak benih-benih hasil tu. Maka Syawal ni lah nak menguji tahap takwa. Jangan sebab nak menjaga hati, sebab nak menjaga mulut orang, sebab orang. Sebab tu kita selalu semayang, kita buat sesuatu lillahi ta'ala, betul tak? Lillah maksud dia kerana Allah. Li tu, lam tu kerana. Kalau dia buat selain daripada Allah, linnas, liduyu, kerana manusia, kerana tetamu, kerana lain, itu tak dapat apa. Dia tak termasuk syarat ibadah. Ibadah syarat pertama, dia kena bertepatan dengan syariat. Yang kedua, dia buat kerana Allah. Bersalam dengan bukan mahram, satunya bukan syariat. Yang kedua, sah bukan kerana Allah, kerana manusia. Maka dapat apa? Dapat dosa. Penat buat dosa. Jadi jaga perkara ni. Suami, bapa nak pergi rumah orang, bagi tahu siap-siap. Dia ni siapa boleh salam, siapa tak boleh. Kalau masa payah sangat, beli gambar raja ke, buka Google, lukis ke, bagi tahu ni boleh, ni tak boleh. Kena bagi tahu. Dia tak boleh main sapu rata. Alah awak ni janganlah rigid sangat. Kan? Janganlah kuno sangat. Istighfar.
Yang kata rigid kuno tu, itu Islam aja. Kita hidup, awak tu hidup baru berapa tahun, Islam beribu tahun dah hidup. Jadi ni kena jaga elok-elok, bab pergaulan, sentuhan, aurat terbuka ni kena jaga, kena jelas. Kan? Buka Quran surah Nisa, tengok tahap bagaimana aurat yang ditetapkan, siapa boleh, siapa tak boleh. Kemudian takwa dari segi percakapan, pertuturan. Bulan Ramadan ni orang bercakap ataupun tahap perkataan dikeluarkan ni orang jaga sikit. Sebab penat kan, puasa ni penat. Memang tujuan puasa tu adalah melemahkan hawa nafsu. Imam Ghazali sebut, nafsu ni adalah ibarat kuda hitam yang liar. Kuda hitam yang liar ni dia melompat, dia berlari, dia tak boleh duduk diam. Tapi caranya untuk nak menenangkan kuda hitam ni, nak meredakan dia, letak bebanan belakang dia, maka dia slow sikit lah. Dia tak boleh nak bergerak. Maka nafsu kita ni, dia nak dikawal, nak dijaga, maka letakkan bebanan belakang dia. Apa dia? Namanya ibadah wajib, ibadah sunat. Benda-benda wajib buat, benda sunat pun buat. Sebab tu dalam Ramadan jarang orang buat dosa lah. Tak lara, letih, penat. Tapi tunggu berbuka tu. Berbuka siap lah. Dia datang balik segala hantu-hantu. Nafsu akan ada, nafsu tak hilang. Setan dia belenggu, waswasilatus syayatin, itu ada. Tapi nafsu memang akan kekal dengan kita. Ini dah masuk satu Syawal, setan check in balik. Dia check in tu, dia latih kita balik. Kan? Kita sebut syaitan yang sebutannya syaitan. Ahmad Nisfu dalam cerita apa? Bujang Lapuk kan. Apa yang kau merepek ni bukan syaitan, bukan syaitan, sultan. Dia sebut shin tu betul. Sebutan makharij huruf dia betul. Dia nak marah kawan tu setan, dia panggil syaitan, shin. Shin kena muncung sikit. Jadi masuk setan check in balik bulan Syawal, dia latih balik nafsu kita. Maka percakapan, pertuturan, banyak orang tak peduli dah kan. Orang maki hamun, bergaduh balik laki bini. Ramadan okey tak bergaduh, masuk Syawal bergaduh balik. Apa kesan? Apa kesan Ramadan puasa tu? Apa kesan bangun malam, qiyam, berderma, baca? Apa kesan? Dia mesti ada kesan. Dia tak boleh sekadar begitu baca Syawal buat balik. Dia tak boleh macam tu. Sama macam solat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu menegah daripada buat perkara mungkar, dosa. Solat buat dosa, ada something wrong pada solat dia. Sama ada dia tak sah syarat solat dia ke, ataupun bacaan-bacaan tak sempurna ke, ataupun dia tak khusyuk, dia ada sebab. Orang solat dia mesti elak dia benda-benda mungkar. Termasuk kita bincang benda mungkar, aurat terbuka, tak jaga pakaian ketat, tu semua benda mungkar juga tu. Solat tak tinggal, puasa pun puasa, tapi mana kesan dia? Bila kita nak kata solat puasa tak terima, tak boleh, sebab dia buat betul. Puasa dia makan sebelum subuh, dia buka lepas maghrib, nampak okey lah. Solat pun cukup waktu solat, rakaat betul, subuh asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh. Tapi jahat mulut, istilah orang Melayu sebut hati dia baik tapi mulut je longkang. Itu istilah Melayu. Islam tak kata begitu. Islam kata kalau hati dia baik, mulut dia pun baik. Dia tak boleh lancang-lancang tapi hati baik. Dia tak matching. Tak matching. Kan? Sebab takwa tu akan terzahir dengan pertuturan, percakapan dia. Fitnah orang, mengutuk orang, kan? Jadi bila masuk Syawal ni, tengok percakapan dia macam mana, diri dia tu macam mana. Dia mesti akan terkesan. Dia tak boleh bebas suka hati nak maki hamun, kan, bergaduh. Dia tak boleh. Ada tak kena pada puasa dia. Tapi kalau orang tersedar, astaghfirullahalazim, kan, dia tersedar ni dosa ni, itu tanda ada iman. Bila mana seseorang itu buat dosa, kemudian dalam dia buat dosa tu dia sedar ini dosa, maka itu tandanya ada iman. Satu lagi keadaan, dia buat dosa, dia buat dia tak sedar, orang bagi ingat pun dia tak perlu, dia buat lagi, bimbang, waktu itu tak ada iman.
Dan iman ni dia macam brek kereta. Kereta kita bawa, ada bumper, kita berhenti perlahan. Lampu merah, lampu kuning nak masuk merah, kita berhenti. Jalan lubang, kita elak, kita slow. Lencongan, selekor tajam, kita perlahan kereta. Kita tak reda turun bukit laju. Tapi kalau tak ada brek, apa jadi? Habis semua dia langgar. Langgar, dia beri kesan pada pemandu. Kalau ada penumpang kereta, orang sekeliling, rosak, habis jahanam. Jahanam mata benda, jahanam diri, jiwa, raga. Batu iman ni kena ada. Tak ada iman, habis rosak, habis jahanam. Iman ni dia menghalang kita, dia beritahu ni boleh, ni tak boleh. Hati-hati. Datang pair dengan takwa, regu dia takwa. Takut kita nak buat. Oh, benda ni tak betul, salah. Orang bagi ingat, Nabi berpesan, Allah berfirman. Jangan kata ni tak ada kerja ni, kira nak menggunakan agama. Tuan, kalau tak guna agama, nak guna apa hidup kita ni? Kita nak pakai apa kalau tak ada agama? Ni penunggang agama. Bahasa kasar. Kalau kita tak tunggang agama, nak tunggang apa? Nak tunggang sosialis, nak tunggang liberal. Gunakan agama dalam kehidupan. Yang jadi salahnya dia gunakan agama untuk kepentingan dia. Itu maksud penunggang agama. Dalam cerita pun, dalam cerita-cerita ni yang masalah. Dia buat cerita agama tapi tak panggil ustaz untuk kaum sah, tak panggil orang agama untuk nak bimbing. Tapi cuba kalau cerita-cerita berkaitan polis ke, kan, berkaitan pakaian seragam ke, tentera, jaga cara pegang pistol, nak tabik, nak berjalan, kita berkata ini betul cara jalan dia. Sebab ada yang konsep dia. Tapi kalau berkaitan agama, ikut suka nak buat filem, asal boleh ya. Itu yang keluar macam-macam tajuk. Tajuk Talbisu Iblis. Tengok cerita apa jadi cerita. Tajuk cerita. Datang ulama muda saya payah sikit nak bercakap. Patut boleh tukar lah kita macam forum Ustaz. Tukar. Datang pula jadi lemah habis. Terlupa dah apa nak cakap. Talbisu Iblis, tajuk cerita. Itu tajuk kitab. Dia buat tajuk cerita. Adalah orang komen tapi tak tengok, kita dia nak komen lah. Macam cerita munafik, bagus kita, tapi gambaran kepada orang apa beragama. Banyak cerita-cerita kan. Cerita Korin kan. Nampak agama, asal agama je tak elok. Asal orang kahwin dua tak elok. Ada juga masalah tu. Eloknya banyaknya. Orang kahwin satu pun ada tak elok, keluar tajuk sikit ni. Nak ceritanya tentang agama. Bila bab agama, carilah guru agama atau orang yang konsep supaya orang tak pandang Islam tu benda tak elok. Jadi nak cerita tadi dari segi percakapan, pertuturan, jagalah supaya apa yang kita kita tulis kadang dalam Facebook, dalam WhatsApp, mungkin dia tak bercakap tapi penulisan tu semua dihitung. Jangan kira tak ada, kita buat tu tak ada kesan apa-apa atau tak ada apa-apa kosong macam tu berlalu kita buat. Tak. Dia semua benda mesti ada. Dosa pahala. Dia tak boleh buat suka hati kan. Lepas tu dia tapau tunggu hari raya minta maaf, atau nanti tunggulah kumpulkan combo kan. Combo kan nanti minta maaf. Masalahnya kalau sempat minta maaf. Kalau tak sempat. Sebab tu hidup kena ingat mati. Ramai dah mati. Hari raya, masa nak dekat raya je ramai mati. Ramai je anak yatim, ramai jadi janda, ramai jadi balu. Kan, accident. Kadang dia buat elok, orang lain pula langgar. Banyak kes. Jadi jagalah diri, jangan hanya tunggu raya je nak minta maaf. Raya tu penyebab je untuk minta maaf. Nak minta hari ni. Dah lepas raya, bila nak minta maaf pula? Tunggu raya tahun depan. Ni dalam tempoh 11 bulan tu kan. Dosa-dosa dibuat, pertuturan, percakapan tu bila minta maaf. Kadang kita minta maaf, kosong-kosong. Kosong-kosong. Apa benda yang kosong-kosong tu? Kena sebut biar clear. Oh saya, ada satu iklan tu. Lama dah iklan tu, dia ulang balik. Anak dia bersalah dengan ayah dia tu apa, Mazlan Pepet kan, yang senario. Anak dia salam dalam iklan tu. Ya minta maaf. Apa nama dia dah? Along lah kot Along yang tumpahkan air kat kasut ayah. Tak apa. Ada lagi Along minta maaf. Along yang terlanggar almari kaca mak jatuh. Ada lagi
Ada lagi tu dekat 10 benda sampai semua orang dengar tengok apa yang dia nak minta maaf. Macam tu sebut. Sebut apa benda kesalahan tu. Biar jelas. Ni kira kosong. Apa benda kosong tak tahu. Hutang kosong agak-agak lah. Hutang biar clear. Saya berhutang ni halal kan. Jangan kira kosong tu settle lah dengan hutang-hutang. Dah. Kena clear. Kalau betul dia halal, tak betul kena bayar. Yang tak halal kena bayar. Jadi percakapan pertuturan ni jagalah. Ya. Dia akan dinilai selepas daripada kita Ramadan. Kemudian takwa dalam mana pemakanan kita ataupun hidangan yang disediakan. Memang kebanyakannya makanan ni halal. Halal lah dengan daripada sembelihannya, daripada potongnya, masaknya kan. Masak lemang, rendang, ketupat kan. Tapi bila mana yang datang makan, kita yang pergi makan ni kan makanan free kan. Gidah penuh kan. Dia ambil. Lepas tu membazir. Yang membazir tu. Innal mubaziru kanu min ikhwani syayatin. Jelaslah. Dia bukan kawan-kawan. Dia bukan jiran bukan. Sedara mara syaitan. Itu yang tadi Ahmad ni sebut. Bukan syaitan. Syaitan. Orang marah kalau sebut sedara mara syaitan. Atau bau-bau bacan pun orang marah. Tapi berapa ramai orang yang buat. Masa buffet Ramadan berbuka kan. High respect. Dia boleh ambil makanan penuh meja. Kan? Kadang berkumpulan atau kadang dia individu. Sebab dia kata dia bayar. Confirm. Separuh daripada dia ambil tu dia makan, separuh dia tak larat makan. Bukan tak sedap, dia tak larat makan. Sebab perut kita ni besar mana? Perut kita ni saiz sama, cuma lapisan luar tu berbeza. Tu yang jadi lepas raya, jadi XL, double XL. Dalam sama, perut kita besar sama. Ini yang lapisan tu yang berbeza. Kita boleh makan banyak tu je pun. Kita bukan macam orang Arab, Bangla, ni makan banyak kan. Tapi sebab nafsu tengok, ni sedap, aku bayar. Dah berlalu. Ramadan tu perangai dah ada lah. Masuk Syawal, buat balik. Rumah tu buka. Tak ada, jarang dia buat rumah tu buka. Lepas tu ada tabung bayaran kan. Ataupun kena kupon ke tak ada. Orang bagi makan free. Cuma janganlah ambil sampai membazir. Membazir kebiasaannya. Kalau hotel dia tak bawa balik lah. Atau dia tak letak tepi. Cuba tanya waiter atau pelayan yang ambil makanan. Separuh atau sampah ataupun hampir penuh tu semua makanan sisa yang elok. Cuma dia tak boleh ambil bawa balik atau makanan sisa. Sebab itu SOP hotel. Takut nanti bawa balik makan. Bukanlah kata yang lebihan ni. Yang dia memang tak sentuh pun tak boleh bawa balik. Sebab takut nanti balik beracun ke. Nanti kan boleh su balik hotel jadi masalah. Jadi itu satu bab. Ni yang rumah orang. Orang pun tuan rumah takkan nampak lebih elok dia letak balik dalam mangkuk. Tak, dia akan buang. Kita tak terasa. Tuan kalau ikut pada Ustaz Maulik Syria, Haji Zul kita pun. Pergi tempat-tempat yang orang nak temu makanan, nak temu daging. Mana Ustaz? Tempat jenis setahun jumpa daging Kemboja. Ke mana? Ke Sudan. Jenis setahun baru jumpa daging. Kita selamba-selamba nak beli mana rendang kan. Orang hidang. Bubuh. Bukan larat makan pun. Mana kesan takwa Ramadan tu kan? Kita pula nak beraya kadang kita nak pergi 2-3 rumah. Bila pergi tahap kita nak makan tu berpada-pada. Dah tahu dah ada 3-4 rumah lagi. Janganlah belasah rumah pertama ni mentang-mentang sedap. Kita nak makan lagi 2-3 rumah. Pergi rumah lain tak makan, tuan rumah terasa. Jadi ambil sikit-sikit lah, kadar sikit sudahlah. Ni ambil sikit-sikit makan. Berhenti sekejap nanti nak makan lagi. Ni ambil banyak-banyak, satu dah membazir pergi rumah orang. Orang jemput makan tak nak makan. Orang terasa pula. Jadi dalam bab makan ni pun empat cerita. Ada benda lain nak cerita lagi. Bab makan ni pun kena ada takwa. Dia tak boleh main. Nabi kata apa? Ya ghulam samillah. Qul bi yaminik wa kum mimma yali. Wahai ghulam, wahai budak. Baca bismillah, samillah, sebut nama Allah. Qul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kum mimma yali, makan benda yang dekat dengan kamu.
adab kita, benda yang dekat tu, nombor 4 tu kita selalu buat. Ambil makanan yang dekat kita kan. Kalau kata makanan atas meja tu kita makan yang dekat. Tentu hidang mana kita ambil dekat. Tapi bila makan tangan kanan, minum tangan kiri. Kan? Takut kotor. Atau sudut kalau ikut protokolnya, sudut gerpu tangan kiri, pisau tangan kanan, potong, makan tangan kiri. Tukar apa masalahnya? Kan? Adakah protokol menjangkaui daripada Islam? Tu kita kena letak Islam dulu depan. Cara makan. Tak kisahlah, taklah besar mana pun majlis, formal macam mana pun, Islam dulu. Kan? Walaupun makan kena garpu sudut, biar tangan kanan. Makan, minum. Dah kalau macam tu, jangan minum masa tengah makan. Makan, minum sebelum atau selepas. Yang Islam aja tak buat, tu jadi masalah. Tak boleh, dah makan lah benda yang kita mampu makan. Atau berlapik ke, ni tak makan. Dia tak faham. Dia tak boleh nak minum tangan kanan. Dia rasa macam berat, susah, rasa macam janggal, jadi pelik pada pandangan manusia. Waktu akhir zaman nak pegang Islam ni memang payah. Ibarat pegang bara api. Nak pegang bara api tu panas tapi kena pegang. Islam ni dia rasa janggal, pelik, rasa susah nak buat, tapi buatlah, tetaplah pada Islam. Jagalah. Yang kata aurat tadi, pemakaian, pertuturan tadi, pegang, jaga. Walaupun orang nampak macam ni apa ni, tak up to date lah, ni apa tak sporting, itu dia kata. Yang Islam kata, Nabi kata. Waktu buat pemakanan pun kena jaga, jangan membazir. Tuan rumah pun seronok, makanannya dihidang, tetamu ambil, habis, makan habis, ambillah seronok. Tak, bukanlah kata dihidang banyak tu kena buat semua. Dah ada had dia juga. Ada masa sikit saya nak cerita bab ziarah juga. Dalam mana kita ziarah? Sekarang ni kita tengok istilah rumah terbuka. Kalau surau masjid, kalau rumah terbuka pemimpin negara ke, itu memang umum, semua orang boleh datang. Cuma dia ada masa dia. Dia letak masa kan. Kalau jenis kalau kadang nak apa, nak ajak makan, nak mengutuk orang, tu bukan jenis dia. Upah orang datang tu cerita lain. Ni yang memang buat makan, kita datang, dan masa yang diberikan tu, itulah tempoh untuk kita datang. Kadang dia buat rumah terbuka, dia jemput tuan puan nama sekian bersama ahli keluarga, datang daripada pukul 2 sampai pukul 5. Orang lain dapat pukul 11 sampai pukul 2. Kita datang masa yang ditetapkan, pukul 2 sampai pukul 5. Yang dia pukul 11 sampai pukul 2. Sebab mungkin waktu itu yang dijemput awal tu mungkin saudara mara dia ke, kawan-kawan sekolah dia ke, jiran-jiran, dia berbeza, dia tak beza. Jangan datang walaupun memang kampak kambing bau, dia takap pukul 2, tapi pukul 1.50 tu kambing baru masuk. Oh, lepak lagi lah sampai pukul 2.30. Itu hak orang pukul 2 sampai pukul 5. Kita balik. Jangan datang lambat, datang awal balik. Tak kat tempoh pukul 2. Dan yang diajak tu, kadang dia tulis suami isteri lah. Kalau tulis suami isteri dan keluarga, bawa lah. Tapi kalau tiba ada anak saudara, ada cucu, ada sepapat, bagi tahulah tuan rumah ni saya bawa. Memang keluarga, tapi keluarga jauh. Yang keluarga dimaksudkan tu suami isteri, anak-anak, itulah dia. Sebab dia panggil bajet tu, dia tengok ni berapa orang, ni berapa. Tuan rumah pun ada bajet dia. Jadi jangan kira asal rumah terbuka pergi ikut suka, duduk situ lama-lama. Jangan. Nampak orang lain baru masuk, tu mungkin jemputan lain. Jemputan kita dah habis dah. Jadi jangan buat ambil mudah dengan masa ni. Dia ajak waktu itu lah. Itu kalau yang jemputan rumah terbuka atau yang dipanggil. Tapi kalau kita nak pergi, saja-saja nak pergi, nak ziarah, zaman sekarang dah ada teknologi, telefon, WhatsApp, call, boleh semua kan. Bagi tahu dulu kita nak datang. Hak tuan rumah. Selalu kita kata hak tetamu. Tetamu ada hak, tuan rumah kena layan tetamu kan, sebaiknya. Tuan rumah pun ada hak. Selagi mana dia tak masuk dalam rumah atau kawasan perumahan itu, dia bagi salam kan? Bagi salam 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan dia ada 5 orang, suami isteri 2, anak 3. 15 kali bagi salam. Ustaz kata 3 kali. 3, 15 kali. Seorang sudahlah kan.
Dah bagi salam, dia tekan loceng pula. Loceng tak ada sebut. Walaupun kita nampak slipper dia, kita nampak pintu terbuka, suara orang, kita dengar. Tapi kalau tuan rumah tak bersedia nak sambut kita, so kita kata kalau bukan jemputan, kita nak jenis pergi Kedah kan. Adab yang kita tak boleh masuk. Jangan masuk. Sebab dia tak bersedia sambut kita. Atas apa sebab sekalipun. Atas apa sebab. Kan? Jangan pula, inilah dia tuan rumah, viral, tak buka pintu. Kan? Ada adab-adab dia. Jangan kira main nak redah je. Dia bagi masuk, dia terima kita masuk, waktu tu barulah berjalan hak tetamu. Tamu kena dilayan, jaga makanan. Dan hati-hati, ini satu lagi hati-hati. Kalau yang kita jemput tu ada VIP, ada yang bukan VIP, jaga-jaga. Jangan hanya layan VIP. Kalau dah tahu tak boleh buat atau tak terjaga, asingkan. Buat majlis lain ke, buat tempat lain supaya yang tak VIP tu tak terasa. Yelah, ada VIP datang, kita pun nak bertenggi, nak rapat, dapat projek, nak dapat sign kontrak, kan biasa. Tapi yang bukan VIP ni kena layan juga. Kan? Jangan layan yang atasannya. Jadi, itu satu bab tu pun kena jaga. Hati tetamu kena jaga. Awak dah jemput, layan setara. Jangan layan ni lebih, yang ni kurang. Baik, apa dah sebut lagi? Bila dah jadi tetamu, waktu tamu masuk rumah orang, tengoklah, memang kadang kita punya pepatah Melayu ni kita letak dia lebih daripada hadis. Buat rumah sendiri. Buat rumah sendiri maksudnya bukanlah boleh masuk sampai ke dalam bilik tidur, nak buka laci, buka peti air, anak main bola air, bukan. Maksudnya layanlah diri, duduk kan, buatlah jadi biasalah. Tu maksud dia, takat ruang tamu tu je, bukan sampai dapur. Anak masuk sampai dapur, buka peti air, ada pula kek. Kek tu dia nak buat sambutan nanti pukul 3, nanti kau tetamu datang, dah bawa keluar. Tu kata maksud kadang peribahasa Melayu ni kan, pepatah Melayu ni pun kena jaga-jaga. Maksud buat rumah sendiri tu, layanlah diri kan. Pinggan tu angkatlah. Kalau boleh basuh bantu sikit kan. Kalau dia kata tak apa. Semua tak apa. Air tumpah pun tak apa orang Melayu. Kapet pula bawa beli. Tak apa. Kita bertanggungjawab sikit lah. Cubalah nak basuh ke, atau tak boleh hilang tu, faham lah, ulu duit sikit ke, ganti. Walaupun mungkin tak boleh nak ganti kapet tu, kurang-kurang ada sikit. Memang semua tak apa kan. Apalah buat apa pun tertumpah atas cushion, semua tak apa semua. Tapi ni hati membara, maki amun. Marah juga tuan. Kita baru beli sofa tu, baru sampai, baru buka dia punya cover, tumpah air kan. Lepas tu ada adab kita di rumah. Tuan rumah pun ada hak dia, jangan kira hak tetamu suka hati dia buat apa. Dan bila datang rumah orang yang bukan jenis, ada masa tengok keadaan. Walaupun tu memang adik-beradik kita ke, ataupun kita rapat, tengok keadaan lah. Kalau dah dia memang dah tukar baju kan, pakai baju t-shirt ke, dah pakai kain, itu tanda-tanda so kita balik, tu dia nak rehat. Ataupun dia nak sambut tamu lain, dia penat juga. Saya pun tadi pergi rumah saudara kan, sepupu, tengok juga jam, okey, lepas Zuhur sampai Zuhur semayang, lepas tu duduklah makan sembang. Sebab lama tak jumpa, setahun sekali baru jumpa, biasa. Tapi tengok berpada-pada nak dekat asar ni kan, takkan nak asar kat rumah juga, turun nak balik lah. Dia tak ada tuan rumah kata jemput balik dipersilakan balik jarang orang biasa jemput datang. Sila. Tapi kita ada had lah kan? Jangan lelaki duduk situ tengok filem Netflix pula kan, habis berapa filem siri, agak-agak lah. Dia ada hak dia, kita pun ada hak kita. Berpada-pada lah. Nanti repeat pula, datang rumah kita pula. Cuba dia datang rumah kita, dia buat macam tu. Tak senang duduk kita nanti kan. Jadi benda-benda begini kena dijaga. Hak-hak, ada adab antara tetamu dan juga tuan rumah. Jagalah. Isyak dah masuk kan? Dah masuk isyak 8.31. Dah masuk kan? Tak berbunyi. Ada tempat berbunyi sampai terkejut kan? Hilang modal ceramah. Jadi moga-moga takwa yang kita bina, yang kita pupuk dalam Ramadan, kita bawa hingga Syawal dan seterusnya pada bulan-bulan yang lain. Jangan sia-siakan amalan Ramadan. Solat witir, solat witir, dia sunat, tapi dalam Ramadan soalnya wajib. Lepas habis tarawih tu, walaupun nak bangun qiyam, tapi dia buat dulu witir. Sini canggih sikit Malaysia, dia buat terus witir. Kalau
kebiasaan lah, saya dah biasa negara Arab di Mekah, dia akan buat witir masa selepas habis tahajud. Ni kita buat witir lepas tarawih, tak apalah. Tapi bulan biasa tak buat dah witir kan. Kira cukuplah witir dalam Ramadan. Witir ni antara pesanan Nabi supaya jangan tinggal. Jangan tinggal solat witir. Buat ganjil. Kalau malam-malam pun buat satu pun cukup lah. Janganlah dalam Ramadan je buat, Ramadan bulan lain tak buat. Ni semua benda yang kita kena review balik. Perkara-perkara yang kita buat dalam Ramadan tapi kita tinggalkan dalam bulan-bulan lain. Wallahu alam. Sebelum saya tangguh, ni dalam kotak ni. Tadi ada jemaah tanya. Ni saya bawa nak bagi tahu. Biasa saya bawa barang, saya bawa kurma, saya letak kat luar. Tak apa, kurma tak mahal. Barang ni mahal, saya bawa letak tepi. Nanti saya akan buka di luar sana. Saya bawakan pisau untuk menyembelih. Pisau daging lah, kita dah habis Idul Fitri ni. Nanti nak bertemu Idul Adha pula. Siapa yang mencari pisau-pisau, nanti saya buka, bagi pegang, bagi tahu harga kat luar lah. Pengasah pun ada. Jadi siapa yang berminat, bolehlah berurusan. Kalau tak buat duit, nantilah kita kira-kira lah macam mana. InsyaAllah yang saya bawa ni elok, jenamanya, pemegangnya semua elok lah. Benda tak elok saya tak bawa. Kurma pun sama, kurma tu saya makan, kurma tu saya jual. Bendanya elok insyaAllah yang saya bawa. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ina fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلا ما لا يكشف عن غيره. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.